Okey, Assalamualaikum pelajar-pelajar sekalian. Bab seterusnya adalah bab 6, teknologi makanan dan penghasilan makanan. Okey, dalam bab ini kamu akan belajar tentang teknologi dalam nak menghasilkan makanan dan memastikan makanan itu tahan lebih lama. Okey, bab ini juga sesuailah kalau nak soalan esei yang masalah tu sangat sesuailah kalau bab ini sebab dia banyak melibatkan proses. Di mana pernahlah nak soalan dia bagi gambar buah durian. Buah durian yang dilonggokkan dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi dia bagi isu kat kita, dia suruh kita bincang dan fikir macam mana nak buat dekat buah-buah tersebut supaya tahan lama. Okey, jadi kamu boleh ambillah poin-poin yang kamu akan belajar nanti untuk masukkan dalam kaedah kamu tu nanti nah. Okey, so bab 6 teknologi makanan dan penghasilan makanan. Okey. Okey, tujuan memproses makanan. Okey, ada 5 tujuan kita nak memproses makanan. Kenapa makanan perlu diproses? Okey, sebab kalau sekarang ni kalau kamu tengok, kalau kamu pergi pasar raya kan, kamu akan dapati banyak makanan yang dijual dalam keadaan yang telah diproses. Okey, kalau kamu tak beli, maksudnya tak tengok kat pasar raya pun, kamu akan dapati dekat social media orang prefer untuk jual makanan yang dalam bentuk makanan yang diproses. Kan? Contohnya makanan yang seperti sambal petai, sambal bilis petai kan, yang pernah cikgu beli tu sambal tempotai. Maksudnya sambal tempoyak petai. Okey. Lagi apa lagi? Cheese powder tu pun antara contoh makanan yang terproses. Okey. Apa lagi? Ada lagi kamu akan dapati contoh yang banyak sangatlah kalau nak cerita lah. Kalau kamu follow IG Baby Toro-Toro tu, ni cikgu kan nak promote lah. Kan? Cikgu suka juga tengok kan, saja nak bagi rasa dapat. Kalau kamu tengok IG dia kan, majoriti makanan yang dipromote tu makanan yang diproses. Kamu boleh tengok dari segi packaging dia kan. Okey. Baik, jadi kenapa makanan sekarang ni banyak yang diproses? Okey, dan kenapa perlu diproses? Okey, yang pertama makanan itu perlu diproses kerana untuk menghalang kerosakan makanan. Okey, kita nak elok daripada makanan itu cepat rosak. Okey. Yang kedua, menjadikan makanan yang diproses menjadi lebih menarik, enak dan juga berkhasiat. Yang ketiga, menjadikan makanan tahan lebih lama. Okey, menjadikan makanan tahan lebih lama. Contoh macam kita nak post kan. Kita boleh tak kalau kita nak hantar fresh food? Memang tak lah kan. Memang makanan tak tahan lama. Jadi kita perlu proses supaya makanan itu menjadi lebih tahan lama. Okey. Baik, yang keempat, memudahkan pencernaan makanan. Sebab contohnya makanan yang diproses ni, dia dah dimasak terlebih dahulu. Contoh macam sardin kan. Sardin dia dimasak dulu, baru dimasak sikit dulu, baru dimasuk dalam tin. Jadi, dia tahan lama lah. Selain tahan lama, dia juga memudahkan pencernaan. Sebab ikan tu sendiri dah jadi lembut. Okay. Yang kelima, untuk membunuh mikroorganisme. Okey, membunuh mikroorganisme, contoh macam pengetinan. Okey, dia akan berfungsi untuk membunuh mikroorganisme lah, sebab itulah makanan itu tahan lebih lama dan lambat untuk rosak. Okey. Baik, seterusnya. Okey. Bahan kimia yang sesuai digunakan dalam pemprosesan makanan. Okey. Silibus kamu ada 8 bahan kimia. 8 bahan kimia. Contoh jenis bahan kimia. Okey, ni jenis bahan kimia. Jenis bahan kimia. Contoh fungsi. Okey, contoh makanan. Okey, contoh makanan yang boleh digunakan, yang maksudnya jenis makanan yang mengandungi bahan kimia tersebut. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 217. Okey, boleh rujuklah sambil-sambil kamu dengar video cikgu ni. Okey. Jenis bahan kimia yang pertama adalah bahan awet.
Okey, bahan awet. Yang kedua, nutrisi tambahan. Yang ketiga, perisa. Yang keempat, pemanis. Yang kelima, penstabil dan pengemulsi. Yang keenam, pengantioksida. Yang ketujuh, pewarna. Yang ke-8, peluntur. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, bahan awet yang pertama, contohnya garam, gula, cuka, asid benzoid, natrium nitrit dan sebagainya. Kamu boleh tengoklah. Okey. Kamu tengok sini, bahan kimia ni dia ada dua jenis. Jenis bahan kimia semula jadi dan juga jenis bahan kimia sintetik kan. Kamu nak perasan tak dalam buku teks kamu? Dia bahagi dua. Jenis bahan kimia semula jadi dan juga jenis bahan kimia sintetik. Yang ni dia sekalikan semua ni, dia tak asingkan. Okey, fungsi bahan awet: menghalang pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma supaya makanan tahan lebih lama. Okey, contoh makanan: daging, belacan, sosis ayam, sos, buah-buahan dalam tin, koktel tu kan. Ada bahan awet lah. Okey, mi dan minuman kordial. Okey, ni kan nak bulan puasa ni, minuman kordial kan. Cuba buka. Cuba kamu tengok dekat belakang dia punya isi kandungan. Mesti dia ada tulis nama-nama bahan awet tu lah. Okey. Baik, yang kedua, nutrisi tambahan, garam mineral dan vitamin. Fungsi menambahkan nutrien dalam makanan supaya lebih berkhasiat. Contoh makanan: roti, margarin, biskut, susu dan makanan bayi. Yang ketiga, perisa, monosodium glutamat, MSG dan vanila. Okey. MSG ni adalah bahan kimia yang ada dalam Ajinomoto, jenama Ajinomoto. Esok periksa, jangan duk letak dia bagi contoh soalan. Nyatakan, namakan satu contoh perisa. Kamu letak Ajinomoto. Salah lah nah. Ajinomoto itu jenama. Cukup rasa, secubit lah apa benda lagi. Hilal. Itu jenama. Yang ni nama bahan kimia tu monosodium glutamat, MSG. Okay, fungsi menambahkan rasa makanan. Contoh makanan ringan, aiskrim dan makanan dalam tin. Makanan ringan tu jajan-jajan kita lah. Okey. Pemanis, aspartam dan sorbitol. Contoh ni pemanis sintetik lah. Okey. Kalau pemanis semula jadi apa? Madu kan? Madu. Baik, fungsi memberi rasa manis kepada makanan tanpa menggunakan gula. Ni refer kepada aspartam dan sorbitol lah. Pemanis ni gula pun pemanis lah. Okey. Ni tanpa menggunakan gula, ni guna bahan kimia lah. Yang ni kalau kamu tengok contohnya dekat dekat macam gula-gula kan. Gula-gula dia banyak pakaian tiruan sebab industri dia buat banyak-banyak. Lah kak dia nak pakai gula semula jadi. Kan takkan dia nak pakai madu manis semula jadi. Memang tak lah kan dia nak jual sebiji berapa ringgit. Okey. Baik, contoh makanan, minuman berkarbonat. Dia pakai yang tiruan lah, gula tiruan. Jam, buah-buahan dan juga kuih. Okey, yang kelima, penstabil dan pengemulsi. Contoh kanji, gelatin, gam akasia, asid nitrik dan lecitin. Fungsi menstabilkan makanan dan membaurkan ramuan yang tidak bercampur seperti air dan lemak. Contoh aiskrim, coklat, susu tepung, margarin dan jelly. Okey, penstabil dan pengemulsi ni kalau kamu tengok kan, kalau orang buat kek span dia akan letak gelatin. Gelatin contoh jenama halal gel lah gelatin kan. Okey, dia nak bagi ramuan tu yang tak bercampur tu, dia bercampur, nak baurkan dia. Sebab tu kalau kita buat aiskrim dia tak jadi dua lapisan, kan? Contoh selain daripada tu mayonis. Mayonis dia kena letak penstabil dan pengemulsi supaya nanti dapat tekstur yang cantik. Okey. Baik, apa lagi? Contoh kita buat kek kan. Kita buat kek, kita kena letak, maksudnya bahan wajib yang kita letak dalam kek adalah telur, betul tak? Kan? Dalam telur mengandungi bahan kimia yang boleh membaurkan. Okey, membaurkan ramuan bahan yang tak bercampur air dan lemak dalam kita punya adunan tadi lah. Okey. Baik, yang keenam, pengantioksida. Asid askorbik, butyl hydroxyanisol BHA, asid nitrik, natrium sitrat dan juga tocopherol. Fungsi menghalang makanan berminyak dan berlemak dioksidakan oleh oksigen.
Okey, kita tak mau bagi dia teroksida lah. Maksudnya teroksida, macam mana kita nak tahu makanan kita tu teroksida? Dia berubah warna ke perangan, coklat ke perangan. Tu maksudnya dia dah teroksida. Maksudnya dia dah bertindak balas dengan oksigen. Contoh mudah lah kan. Contoh macam kalau buah-buahan, cikgu bagi mudah lah. Apple kan. Kita potong kulit dia, kita letak terdedah ke udara. Sat je kan, dia akan tukar jadi warna lain kan. Tu maksudnya dia telah teroksida lah. Okey, contoh makanan lemak dan minyak masak seperti minyak kelapa sawit. Dia kena lah. Okey, minyak kelapa sawit yang lama-lama dalam kelamaan dia akan bertukar warna. Okey, kalau mula-mula masa kita beli dia macam warna kuning-kuning cair, lama kelamaan mungkin jadi macam warna oranye-oranye sikit kan. Okey, yang ketujuh pewarna. Tetrazina, sunset yellow, chocolate brown. Okey, pewarna ni banyak. Kunyit pun jadi pewarna, pandan kan. Tu semula jadilah. Okey. Memberi warna kepada makanan supaya kelihatan segar dan menarik. Okey, contoh makanan jam, aiskrim, sirap, makanan jeruk. Okey, kalau jeruk madu Pak Ali tu kamu perasan ada warna hijau, dah hijau sungguh. Kalau merah tu merah sungguh. Okey. Peluntur. Okey. Bahan kimia yang terakhir peluntur. Nama contoh peluntur benzil peroksida. Melunturkan warna makanan. Fungsinya contoh makanan bihun, tepung gandum dan beras. Kalau tengok contoh tepung gandum tu color putih gebu tu, tu maksudnya tinggi bahan kimia lah dia letak. Kan? Kalau bihun, kalau tepung gandum yang macam kurang bahan kimia, dia letak juga, dia tak letak, dia letak cuma sikit lah kan. Maksudnya dalam kuantiti yang dibenarkan. Kalau dia terlajak, dia jadi putih gebu. Gandum kan warna coklat-coklat. Kalau kamu suka makan bubuk gandum, kamu tengok berteh gandum tu dia warna perang-perang sikit kan, dia tak bergebu, dia tak putih. Okey, bihun pun sama. Okey, beras pun sama, sebab itu beras perang mahal daripada beras biasa ni, beras putih ni. Okey. Okey, next. Okey, yang ni kamu akan dapati cikgu pasal lah dia punya naming dia ni 1 2 3 4 5 6 7 8 ni dia macam berbeza sikit dalam buku teks kamu kan. So kamu refer yang dalam buku teks kamu lah boleh baca sendiri je kan. Okey. Okey, ni lah. Okey, bahan awet. Okey, bahan awet mencegah ni cikgu buat dalam bentuk poin-poin senang kamu nampak tadi dalam jadual kan. Mencegah pertumbuhan mikrob, makanan tahan lebih lama. Ni contoh bahan awet lah. Okay, lemon, kunyit, kan? Bahan awet lah. Contoh kalau kita nak buat ikan kering. Kan? Untuk mak kita nak buat ikan kering, dia akan lomok ikan tu dengan garam dia tak. Setengah tu buah kunyit, setengah tak buah. Lepas tu dia pergi mok. Tu salah satu contoh bahan awet lah. Okay, boleh tahan lama. Okay. Ni contoh lah. Contoh-contoh bahan awet. Ni buat jeruk kan. Setengah jeruk orang letak mula jeruk orang kata mula-mula rendam ayat garam dulu, lepas tu rendam ayat gula, cuma tak ingat dah. Okay. Makanan dalam tin pun contoh ni lah bahan contoh makanan yang dia ada bahan awet. Okey. Baik. Pewarna. Menambah warna supaya kelihatan lebih menarik. Ni contoh makanan yang ada kaya dengan pewarna. Okey. Ni pewarna semula jadi pandan kan. Okey, yang ni. Cikgu kalau makan aiskrim ataupun apa-apa makanan dessert lah selalunya kan, kalau pewarna ni I prefer food that kurang pewarna. Dan kamu pun sepatutnya macam tu. Tak elok tau sebenarnya kita makan makanan yang color yang pelik-pelik macam ni. Macam ni. Tak elok untuk buah pinggang kita sebenarnya. Contoh makanan yang macam dessert apa lagi cikgu tunjuk ni. Tengok ada tak belakang? Ni. Cake rainbow ni kan. Not good tau kalau awak makan. Cikgu saya memang pantang lah kalau kek pensi-pensi. Dia punya icing dia yang macam warna merah tu terang sangat. Biru, purple lah. Kalau warna biru tu confirm lah memang tiruan. Mana ada benda semula jadi kena biru. Ada tak? Blueberry tak kena macam ni tak? Kan? Kalau macam kuning pun tak payah nak kuning beria sangat lah. Ni contoh tetrazina lah. Yang sintetik. Okay? Memanglah kita buat dessert memanglah kita kena letak pewarna. Kalau tak menarik. Tapi patut-patut padalah kita nak makan. Badan organ kita nak proses benda tu, kesian kat mereka. Kita jangan nampak sedap di mata kita. Okay? Mata kita suka lah buah pinggan kita tak suka. Kan? Kamu tolonglah train diri kamu jangan makan benda. Bila kamu buat jangan letak pewarna yang terlebih-lebih. Okay, back natural colour. Okay, peluntur. Melunturkan warna asal makanan supaya lebih bersih. Contoh tepung gandum.
Okey, melunturkan warna makanan yang tidak disukai oleh pengguna. Contoh minyak kelapa sawit. Okey, kamu tengok dah kan video yang bab yang sebelum ni kan? Okay, bab 4 tu yang cikgu ekstrak kelapa sawit. Kamu tengok tak colour dia warna apa? Warna oranye kan? Dia warna oranye. Okey, kalau macam yang tu yang semula jadi tu. So kalau tu tak letak peluntur, bila letak peluntur dia akan dapatlah warna macam kamu duk pergi jumpa dekat Icon Safe, kat Tesco tu. Tu dah letak peluntur. Okey. Ni after cooking sampai dimasak. Ni bleaching lah, nampak tak? Dia guna peluntur. Ni warna orang tak mau ni, hitam-hitam. Orang Malaysia kita memang tak suka hitam-hitam. Dia suka putih gebu. Dia tak tahu putih tu benda tak lihat kan. Putih yang tak semula jadi. Kalau asal putih tak apa dah. Tu dia tiba-tiba. Okey, jadi esok nak beli tepung gandum, nak buat kuih raya ni. Tengok dia punya bahan kimia ada ke tak? Benzoyl peroxide. Ni. Yang ni cikgu tak tahu edit-edit ke apa kan. Ni cikgu tak ni hampa pakat duk boycott produk ni pula dah. Ni cikgu ambil online je ni, kebetulan ada. Mungkin dia edit kan. Apa-apa jenama pun tengok. Benzoyl peroxide ni ada ke tak? Okey. Kalau ada, jangan belilah. Beli hak lain tak apa. Okey. Okey, ni contoh kan. Tanpa bahan pemutih dan tanpa benzoyl peroxide. Okey. Okey, seterusnya perisa mempertingkatkan rasa, mengubah suai rasa, menambahkan rasa makanan. Contoh monosodium glutamat, gula, garam. Esok Pak Isa jangan letak kat cikgu nak MSG, nanti cikgu kata apa mesej. Tulis nama penuh. Okey. Tulis nama penuh monosodium glutamat. Lepas tu kalau macam essay kamu nak repeat kali kedua boleh letak MSG. Kan first time letak dulu monosodium glutamat, second time awak nak tulis tu tulis MSG pun cukup dah. Tu kalau essay lah. Kalau struktur takkan tanya banyak kali kan. Okey. Ni contoh-contoh perisa yang terdapat di pasaran. Okey. Coklat, pandan, mocha. Tu dia ni Indomarie ni mocha. Okey. Okey, penstabil. Memperbaik dan menstabilkan keadaan makanan. Okey, untuk apa? Untuk mencegah pemendapan butiran dalam makanan yang berkeadaan cecair. Cikgu cerita tadi kan? Contoh gelatin dan gam akasia. Ni nak buat jelly kan? Nak buat jelly cantik, jadi nampak satu senada saja. Dia tak berlapis-lapis. Maksudnya dia tak termendak. Tak ada apa-apa yang termendak. Kecuali kalau kamu buat pakai jelly ni, lepas tu kamu tengok ada macam termendak kan? Tu maksudnya expired ke tu? Check balik kamu punya jelly yang membeli tu. Serbuk jelly tu. Okey. Okey, pemanis. Ni nak raya dah ni. Menambahkan rasa manis dalam makanan ataupun minuman. Okey. Ada tak kuih tak manis? Tak ada. Tak ada kan? Kuih kalau macam kamu guna dark chocolate pun dia ada manis dia. Manis-manis pahit tu kan. Dia mesti ada punya. Tak sedap tak ada. Okey. Sedapnya aku ni. Okey, ni pemanis aspartam. Ni gula Melaka. Kan? Nak buat cucuk Melaka. Kuih Melaka. Cucuk Melaka. Pula kuih Melaka kan. Potong bulat-bulat tu. Lepas tu buh dalam banjuhan tepung pulut. Ni antara makan pemanis lah dessert yang ada pakai bahan kimia pemanis sintetik aspartam. Contoh minuman berkarbonat betul dengan coklat-coklat bukan gula-gula yang macam ni kan. Okey. Ini okey bagus ni. Ni pemanis yang semula jadi. Stevia kan. Okey, gula stevia tu semula jadilah. Betul dia mahal. Kan? Aduh. Okey, seterusnya pengantioksida. Melambatkan proses pengoksidaan makanan yang berlemak. Mencegah pembentukan warna perang dalam buah dan sayur. Yang ni cerita apple juga tadi lah. Okey, ni contoh pengantioksida lah minyak vitamin E. Mengimulsi ramuan yang tak bercampur seperti lemak dan air, memperbaiki kehomogenan, kestabilan dan tekstur makanan. Ini contohlah pengimulsi kan. Ni maksudnya mayonis tanpa ada pengimulsi. Nampak tak dia ada 2 layers kan? Okey. Ni contoh-contohlah makanan yang ada letak pengimulsi. Okey, contoh ni cikgu contoh tadi lah. Kenapa kebanyakan kita buat kek kita mesti letak telur. Kan mesti letak telur. Sebab apa? Sebab dalam telur, kuning telur ini ada lecithin. Dia berfungsi sebagai pengimulsi. Membaurkan makanan. Okey, ni contohlah pektin ni pengimulsi yang sintetik.
Mayonis perlu letak emulsi lah. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang teknologi pemprosesan makanan dan teknologi pembungkusan makanan. Dah proses, kita nak bungkus pula. Okay, so nak proses ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 cara. Nak bungkus kita ada 2 cara. Okey. Baik. Proses makanan pempasturan. Contoh susu kotak kita minum tu, jus buah kan. Contoh apa nama? Teh bunga FNN kan. Itu pempasturan lah. Okey. Pendehidratan, kita buang air. Penyejuk bekuan, ni frozen. Kering beku, lebih kurang macam frozen jugalah, tapi dia dalam keadaan dia kering. Kalau frozen ni dia benda kita punya daging tu masih fresh kan. Okay, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 5 pendinginan, chiller lah. Kita tak sayur nanti akhir tu pendinginan lah. Penyinaran, tin. Makanan bertin. Okey. Teknologi pembungkusan makanan, pengetinan, pembungkusan, vacuum. Ada 2 cara. Okey. Teknologi dalam pemprosesan dan pembungkusan makanan. Okey, pempasturan, pendehidratan, pembungkusan vacuum. Okey, vacuum ni contoh macam kopok leko kat Terengganu. Terengganu tiba-tiba mentang-mentang lah video ni bersiaran dari Terengganu. Okey, penyinaran, pensterilan, kering beku, pengetinan, pendinginan, penyejuk bekuan. Okey, banyak cara. Nanti kita tengok satu nah. Okey. Cikgu rasa cikgu buang dapat long ni. Gedik tadi pula dah. Okey, teknologi pemprosesan makanan. Okey, yang pertama, pempasturan. Apa-apa minuman yang berkotak ataupun makanan yang berkotak lah, macam santan kan. Okey, pempasturan lah. Okey. Fungsinya adalah untuk membunuh bakteria dan patogen seperti bakteria dan kulat, tetapi tidak memusnahkan spora bakteria. Kenapa tak musnahkan spora dia? Hanya musnahkan bakteria dan patogen saja. Sebab tengoklah suhu dia berapa, kan? Kalau spora dia hanya mati pada suhu 121 darjah Celsius. Kan? Kaitkan dengan bab 1 yang kamu belajar baru ni. Okey. Makanan dipanaskan pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit dan 72 darjah Celsius selama 15 saat dan disejukkan dengan segera lah. Ni kamu kena hafal lah ni, suhu dengan masa ni. Jangan tertukar pula 63 darjah Celsius selama 15 saat. Salah. Dia kena partner dia ni. Okay. Nutrien dan rasa dapat dikekalkan. Air kotak. Contoh. Susu. Okay. Makanan disimpan pada suhu 4 darjah Celsius. Okay. Next. Ni contoh lah. Contoh. Ni apa benda ni? Susu kan. Halo teman-teman, kali ini Bobo akan menceritakan perjalanan susu UHT. Mulai dari peternakan, sapi-sapi diperah untuk diambil susunya. Kemudian susu dibawa ke pabrik dengan menggunakan truk-truk tangki. Sebuah tangki dapat berisi 10.000 sampai 15.000 liter susu. Susu dalam tangki harus dalam keadaan dingin dengan suhu 4 derajat Celcius. Ketika sampai di pabrik, susu diperiksa. Mulai dari bau, suhu, kandungan bakteri, dan lainnya. Setelah diperiksa, susu dimasukkan ke dalam pabrik melalui pipa-pipa. Pipa-pipa itu mengalirkan susu ke tangki pencampuran. Tangkinya besar sekali loh teman-teman. Tangki ini dapat diisi sekitar 30.000 liter susu. Nah, di tangki pencampuran, bubuk coklat, gula cair, dan lainnya ditambahkan ke dalam susu. Setelah itu, susu dipindahkan ke tangki homogenisasi. Di sini, lemak susu dihaluskan. Tujuannya agar lemak lebih menyatu dengan air susunya. Tahap berikutnya, sterilisasi susu, yaitu susu dibersihkan dari bakteri. Dengan teknologi UHT, susu dipanaskan dalam suhu yang tinggi, yaitu 140 derajat Celcius dalam waktu 4 detik. Susu UHT bertahan selama sekitar 10 bulan, selama belum dibuka kemasannya. Sekarang, susu sapi dimasukkan ke dalam kotak susu. Menggunakan mesin khusus yang bekerja cepat sekali,
susu dimasukkan ke dalam 24.000 kotak per jam. Susu kotak sudah jadi deh. Susu-susu kotak itu lalu berjalan berderet untuk masuk ke mesin pemasangan sedotan. Setelah itu dikemas ke dalam kardus. Pengemasan ini juga dilakukan dengan mesin. Susu kotak yang sudah jadi ternyata masih diperiksa lagi loh. Caranya, setiap 20 menit sekali diambil 10 kotak sebagai sampel atau perwakilan. 10 kotak itu lalu disimpan selama seminggu dan diperiksa di laboratorium. Di laboratorium, susu diperiksa aroma, rasa, kepadatan, tingkat kemanisan, dan sebagainya. Wah, perjalanan susu di pabrik ternyata panjang ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bisa melihat bagaimana susu Ultra ini diproduksi di PT Ultra Jaya yang menggunakan mesin-mesin canggih. Mulai dari proses pencampuran bahan baku menggunakan susu sapi segar, lalu disterilkan dengan menggunakan mesin UHT sehingga semua bakterinya mati. Karena bakterinya sudah mati, maka tidak perlu menggunakan bahan pengawet. Dan agar susu Ultra ini tetap awet, maka langsung dikemas menggunakan kemasan Tetra Pak 6 lapis. Dengan menggunakan kemasan 6 lapis ini, maka susu Ultra selama kemasannya tertutup aman dikonsumsi oleh adik-adik semuanya. Tadi kita juga bisa melihat pabriknya menggunakan mesin-mesin robot yang sangat canggih sehingga prosesnya sangat bersih dan sangat cepat sehingga adik-adik kapanpun bisa mengkonsumsi susu Ultra seperti ini. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Okey, kaedah yang kedua, kaedah memproses teknologi nak proses makanan secara pendehidratan. Okey, pendehidratan, maksudnya kita jemur ataupun kita singkirkan air. Okey, kamu tengok kalau hydrate. Hydrate ni maksudnya air masuk. Dehydrate maksudnya air keluar. Itulah cara mudah kamu nak ingat. Okey, proses singkir air melalui haba dan udara panas. Okey. Keadaan kering akan membunuh mikroorganisma. Maksudnya bila makanan itu dia dalam keadaan kering, dia dapat membunuh mikroorganisma. Okey. Garam dan gula ditambah supaya makanan tahan lama. Okey. Nak buat ikan kering, kita lombok dengan garam lah kan. Itu pendehidratan lah, kita buang air. Okey. Menyebabkan kehilangan nutrien, warna dan rasa berubah. Betul lah, sebab itu ikan kering tak elok aman. Sebab dia tak bagus untuk kesihatan. Dia sebab apa? Dia tak ada zat. Bukan tak ada, dia kurang zat dia berbanding ikan yang segar. Okay, warna dia pun berubah kan. Dia sikit hitam, dia gelap sikit. Rasa pun akan berubah. Okay, ikan, daging, okay, susu tepung. Susu masa dia nak porsi dapat itu tu. Okay, next. Ni contoh. Tengok maklum. Maklum ke maklum? Tak tahu nak kata. Okay, dia buat ikan kering. Ikan kering, sotong kering, ikan bilis. Okay, kat mana ni? Kuala Kedah apa? Next. Okay, penyejuk bekuan. Frozen. Menyejukkan makanan pada suhu kurang daripada negatif 18 darjah Celsius. Dengan cepat lah dia buat. Sebab suhu rendah sungguh ni. Okay, ataupun makanan disejukkan pada suhu 0 darjah Celsius ataupun kurang secara perlahan. Okay, maksudnya boleh pakai dua suhu lah. Tidak membunuh bakteria tetapi melambatkan pembiakan bakteria. Yang ni kamu kena pegang betul-betul. Kamu kena faham betul-betul. Okay, kalau frozen food tu tak bermakna bakteria tu tak ada ataupun dia mati. Tak ada, dia tak mati. Kalau suhu rendah, suhu yang sejuk ni, okay, dia bakteria tak mati. Dia ada, dia cuma tidak aktif. Okay, pembiakannya menjadi lambat. Itu jawapan kamu esok ni. Janganlah kamu letak kerana bakteria mati. No, salah.
Okay, contoh daging import, ikan import, bukan cakap ikan import, ikan kita beli dekat nat pun kita buat frozen je dah. Kan, mak kita bersiap beli banyak-banyak, dah 3 kilo, ikan tengah murah lah ni, 3 kilo RM10, bersiap, bukti kan, bukti tempat tunjuk buku tu, itu frozen lah. Okay, kalau mak kita bersiap, belah belakang jemuk kering, tu pendihit ratan. Daging macam biasa, kalau time musim raya haji, dapat banyak daging korban, pupuh dalam tempat sejuk beku tu. Okey, kering beku. Seterusnya, kaedah teknologi yang seterusnya. Proses mengekstrakkan, ambil air daripada makanan beku, mengekalkan warna, rasa dan nutrien dan makanan tahan lama. Okey, contoh serbuk kopi segera, kan? Okey, nutrien dapat dikekalkan dan tidak mengubah rasa, makanan tahan lebih lama berbanding kaedah penyejuk bekuan. Ni contoh pun ni udang kepai, udang kering kan. Okey, seterusnya pendinginan. Ni biasalah. Mengawet makanan pada suhu 0 darjah Celsius hingga 5 darjah Celsius. Mikroorganisme menjadi tidak aktif. Ni pun kena pegang betul-betul ni, kena soalan ni. Kerana aktiviti metabolisme diperlahankan. Kerana aktiviti mikroorganisme menjadi perlahan. Kerana mikroorganisme tidak aktif pada suhu ini. Itulah yang jawapan dia. Contoh sayur dengan buah lah. Ni kalau dalam TI kita tu, kan? Ni dalam TI kita letak kat bahagian biasa lah. Maksudnya bukan bahagian frozen. Sayur buah. Tapi dia tak lama sangat kan. Kalau sayur tu, sayur bayam tu lagi dia sensitif. Dia sat je. Okey, penyinaran. Teknologi yang seterusnya penyinaran. Mikroorganisme dibunuh menggunakan sinaran radioaktif seperti kobalt 60 dan cesium-137. Yang menggunakan sinar gamma, sinar X ataupun elektron bertenaga tinggi. Membunuh mikroorganisme dalam makanan, memperlahankan proses kemasakan buah, percambahan biji benih dan pertunasan makanan berubi. Dia nak elok pada ubi, dia cepat bertunas. Buah-buahan, kalau ubi kentang. Nutrien dapat dikekalkan dan tidak mengubah rasa makanan. Ini contoh buah apa ni? Buah strawberry. Kenapa cikgu nak guna kaedah penyinaran? Tak boleh kalau kita basuh ngayak je, kan? Nak proses dia. Tak boleh lah, sebab apa? Buah-buah ni macam strawberry, dia sensitif kepada air. Dia cepat rosak kalau dia kena air. Nak pula kalau kita nak eksport. So kita proses dia dengan menggunakan teknologi penyinaran, guna sinaran gamma, guna sinaran radioaktif lah. Ikut kepekatan. Mesti kamu rasa macam cikgu takut lah nak makan, dah lah pakai radioaktif kami makan pula. Dia adalah dos-dos yang dibenarkan. Sebab itu kalau macam kita kan, cikgu sekali pun duk beringat lah kalau pergi Emerald Highland tu perasan dah. Orang dia syok lah, kononnya pergi petik strawberry. Petik tu tak apalah cik petik pakai sarung tangan, pakai gunting kan. Ni petik pergi makan tu kononnya petik-petik makan. Janganlah apa jangan buat begitu. Cikgu pun dulu jadi juga macam tu, beli-beli tu makan tu tak payah nak balik basuh, tolonglah basuh dulu, kita tak tahu. Dia perlu tak apa pada kita punya buah tu walaupun kita petik di pokok. Sebab depa pun lah ni meracun di pokok. Kan? Next. Habis dah yang tu, teknologi proses. Sekarang ni kita nak bungkus macam mana. Pembungkusan ada 2 sahaja. Pengetinan. Kita guna kaedah pengetinan. Makanan dipanaskan antara 115 darjah Celsius hingga 121 darjah Celsius di dalam periuk tekanan selama 20 minit sebelum dimasukkan ke dalam tin. Contohlah. Kemudian makanan disterilkan lah. Disterilkan tu untuk membunuh mikroorganisme. Baik. Contoh tuna, buah-buah dalam tin dan juga ikan sardin. Ada video juga Ustazah nah. Ni contoh makanan yang bertin lah. Have you ever wondered how fresh King Cup canned sardines and mackerel are? In the ocean thrive some of the most prime schools of sardines and mackerel. Here is where King Cup Marushin fishes for its sardines and mackerels, and ultimately shipping off the fish to Malaysia.
Frozen to retain its freshness, the fish arrives in reefer containers, where it is then defrosted in the defrost machine set to optimum temperatures to emulate a natural thawing of slow defrosting with low temperatures to maintain the freshness. Marushin Canneries Malaysia Sdn Bhd is a joint invested company between Malaysia and Japan. Together, they found the most effective way to produce the tasty canned sardines and mackerel under the brand name King Cup. 当社はブミュフトラと日本の合弁会社です。私たちマルシンキャンナリーズは日々最高の商品を作るために努めております。いつもキングカップをご支援いただきましてありがとうございます。After the fish is defrosted, it is then put through the second process, the cutting. Here is where the heads and tails are removed. Meanwhile, the cans go through a vigorous washing and cleaning process by machine, followed by a manual check by workers by hand to ensure hygiene is top-notch. After the cleaning, the fish is put into cans and steamed to pre-cook it. A final round of quality control after this stage ensures only the best fish make it into the final product. The QC passed cans are put through another round of cleaning and measured for optimum weightage to ensure product consistency before the sauce is pumped in. King Cup uses only premium fresh tomatoes from Turkey to make its paste. The tomato sauce is cooked in-house for the best flavours by following King Cup's own recipe and pumped into the canned fish. The cans are then passed through the can seaming process, where they are sealed before being sterilised. After this, cans are cleaned to wash off any dirty traces, followed by cleaning with a special foam for thorough cleaning. Cans are then lowered into a pool of water to prepare for the sterilisation process to ensure food safety. The cans are deposited in baskets for sterilisation in high temperatures following the standards. After it is done, it is passed through a lab test to ensure only the best quality is delivered. Marushin Canneries Malaysia Sdn Bhd komited dalam menghasilkan produk sardin dan makrel dalam tin mengikut garis panduan halal oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Produk King Cup dijamin 100% halal. It is standard procedure for workers to wear aprons, hair caps, masks, rubber boots and gloves during the process. King Cup canned fish are as tasty as they can get. Brought to you by a team dedicated to quality, wholesome foods delivered nationwide. It is their promise to deliver customer satisfaction through continuous improvement that never wavers. It's not going to get any better than this. Okey, kaedah seterusnya adalah pembungkusan vacuum. Proses singkir udara dengan cepat dalam keadaan vacuum pada tekanan rendah. Nutrien dapat dikekalkan dan tidak mengubah rasa makanan. Pembungkusan dapat menghalang pertumbuhan mikrop kerana tiada oksigen. Contoh kacang tanah, beras, beras itu yang di packing. Dia yang jadi macam-macam buku dalam vacuum tu kan. Ada kan beras yang mahal-mahal. Contohnya beras perak kan. Kopok leko pun sama juga boleh guna kaedah pembungkusan vacuum. Okey. Ni contoh-contoh makanan pembungkusan vacuum kacang, keropok leko, sausage kan. Ini tahan lebih lama lah kan. Okey. Kesan penggunaan bahan kimia yang berlebihan dalam pemprosesan makanan terhadap kesihatan. Kalau kita terlajak pula guna bahan kimia secara terlebih-lebih lah pula. Masak nak bagi sedap, nak bagi elok, tapi kita tak tahu dia letak bahan kimia banyak. Okey, bahan awet. Kalau terlebih bahan awet mengakibatkan alahan pada kulit jadi alergik lah. Memusnahkan vitamin D dalam makanan, makanan tu jadi dah tak berzat. Mengganggu sistem pencernaan manusia.
Okay, nitrat digunakan untuk mengawet sosis dan daging, boleh mencacatkan otak, tu dia, dan mengganggu pertumbuhan fetus di dalam kandungan ibu. Sebab itu tak elok kita duk amalkan makanan segera, fast food. Kan? Baik, yang kedua pewarna. Mengakibatkan penyakit kanser, keracunan makanan serta kemandulan. Kamu pun sama ni. Pewarna ni be careful lah noh. Nak beli kuih ke apa ke. Tengok. Pilih hak yang warna tak beria sangat. Ni warna purple lah. Cikgu memang pantang lah kalau makanan cikgu warna pelik-pelik. Kan, setengah orang tu buat apa? Roti jala hipster. Gabung campur warna apa? Purple, hijau, merah. Kan? Tak lalu nak makan tak tak? Hampa jangan buat lagu tu. Malu kot orang. Kan? Nah. Warna kuning sudahlah. Kuning pula kan. Guna kuning tu. Kalau hampa nak pakai pencelup pun. Boleh sikit sudah. Cikitek je. Kan? Kita akan sedap dengan warna tu pun. Okay. Yang ketiga, peluntur mengakibatkan keracunan. Pewarna dah beritahu kan? Okay. Keracunan makanan serta kemandulan. Yang ketiga, peluntur mengakibatkan keracunan makanan. Yang keempat, perisau MSG tadi kan? Mengakibatkan penyakit kanser dan kecacatan otak pada kanak-kanak. Kan? Pesanlah dekat mak kita hak masak kita tu, mak. Jangan letak perisau lah macam Ajinomoto mak kita tu gila tu kan. Apa benda lagi? Ambil simpan, sorok. Dah lah. Maksudnya, kalau nak guna tu pesan gunalah. Tapi sikit sudahlah letak hujung-hujung camca. Nak pula kalau macam makanan yang berkuah. Apa perasan tak? Cikgu jamin lah orang-orang hak meniaga kan. Bihun sup kan. Bihun sup laksa. Memang tu makanan yang dia paling-paling banyak letak perisau. Ajinomoto. MSG tu. Paling banyak. Sebab hampa rasa tak kalau makan sup dekat kedai. Sedap kan? Nak pula kat nak. Sedap. Cuba kita balik buat. Memang sedap juga. Tapi dia rasa dia tu faham tak? Dia lain. Dia macam kita ketagih tak makan bihun sup kat kedai. Kalau kita makan kat rumah kan? Sedap. Kan? Tapi versi sihat. Kita rasa macam tu lah. Nampak tak? Okay. Yang kelima, pemanis. Meningkatkan risiko penghidap kencing manis, diabetes dan mengakibatkan penyakit kanser. Pengantioksida mengganggu fungsi sistem badan, merosakkan organ dalaman seperti ginjal hati serta menyebabkan masalah sesak nafas bagi individu yang menghidap asma. Okey, cara nak meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Macam mana? Okey, yang ni point ni boleh nak isi ni. Okay. Buat penyelidikan dan pembangunan yang berterusan, buat R&D lah. Research and Development. Penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Guna secara optimum. Maksimalkan tanah. Siapa ada ruang tanah kosong kat rumah tu? Tanamlah jagung. Tanamlah benih. Tanam macam-macam. Okay. Yang ketiga, pengurusan. Pengurusan tanah yang cekap. Cekap lah maksudnya kita guna tanah. Yang keempat, makanan yang diubah suai secara kejuruteraan genetik. Genetically modified food. GMO lah. Organism. Genetically modified organism GMO. Kalau pergi dekat bahagian, kalau kamu pergi pasar raya besar macam Giant ke, Icon Safe, Tesco kan. Okay. Kamu pergi dekat bahagian buah ke, buah-buahan lah selalu. Kalau dia ada stiker GMO tu, tu buah-buahan yang dia punya genetiknya telah diubah suai. Sebab tu harga dia mahal. Dan kalau kamu tengok saiz dia kan, saiz dia besar. Saiz dia besar. Lepas tu dia macam tak macam selalunya lah. Kalau macam apple tu besar sangat saiz dia kan. Tapi kalau ada apple yang besar tu, dia tak label GMO. Tu bukanlah dia, tak semestinya dia GMO. Kalau buah apple yang kamu beli tu, kamu rasa dia besar sangat. Tapi dia tak ada label GMO. Dia bukan GMO. Kalau GMO ni dia akan label. Kalau beli kat pasar raya besar sangat lah. Okay, yang kelima, memberikan pendidikan dan bimbingan untuk para petani. Kan? Contohnya kat kampung cikgu dia Mardi kot lah, dia bagi dia buat bengkel lah cendawan Volvarela, cara-cara nak tanam lah. Dan dia juga bagi bahan. Dia bagi semualah benih cendawan, kokopit tu semua dia bagi modal dulu untuk kita buat sendiri. Yang tu maksudnya pendidikan dan bimbingan lah. Okay. Yang ke-6, penggunaan teknologi moden. Guna teknologi moden. Okay. Kalau nak macam contoh padi kan. Kalau orang dulu-dulu nak
nak tabung benih padi kan. Tabung pakai macam mana. Dan ni pakai mesin ni kan. Nak menyulam pun kan. Kan selalu kalau padi kan dia tumbuh rapat-rapat. Ada setengah tu kosong kan. Dia nak menyulam. Lambat kan. Nak terbongkok-bongkok. Guna tenaga manusia duk sulam. So kita pakai mesin. Nah. Okay, penggunaan bakar yang bermutu lah. Pilih bakar yang bermutu, yang berkualiti. Okay, next. Okay, kebaikan makanan yang diubah suai secara kejuruteraan genetik. Meningkatkan hasil pengeluaran makanan. Haiwan dan tanaman mempunyai daya tahan penyakit. Tanaman tahan serangga. Dan juga makanan itu lebih tahan lama. Maksudnya dia dah kacuk dua jenis tumbuhan yang dia nak ambil. Contoh tumbuhan A kacuk dengan tumbuhan B. Tumbuhan A ni kelebihan dia rasa manis. Tapi kelemahan dia isi nipis. Tumbuhan B ni pula dia punya ni rasa tawar tapi isi tebal. So dia kacuk dua tu, dia nak ambil rasa manis dan isi tebal. Dapatlah tumbuhan C yang baru anak depa. Faham? Okey, keburukan makanan yang diubah suai. Menimbulkan penyakit seperti alahan, mempengaruhi dan mengubah genoma manusia, keseimbangan ekosistem terganggu. Okey, ni dia ada keburukan dia jugalah. Untuk modify genetik ni. Next. Contoh-contoh. Ni je gambar kat Google je lah nah. Ni contoh buah apa? Ni buah pisang kaki kan. Tapi isi macam buah limau je tak? Contoh nah. Okey, ni. Ini dia cuma ubah bentuk je. Tapi dalam tu still temikai. Ni sebab dia masa temikai tu masa kecil lagi dia letak pot. Dia letak acuan bentuk ni. So, temikai tu dia akan membesar ikut bentuk tu lah. Okey, next. Peraturan pengeluaran makanan. Okey. Peraturan makanan 1985, dia bagi peraturan dalam kita nak label makanan. Esok kalau kamu nak berniaga buat bisnes sendiri kan, katakanlah Aina, dia nak buat Korean chicken ni tu kan, dia nak buat set letak stiker kat depan tu, pastikan ada benda ni semua lah. Kuih siput cheese tu kau kan, pastikan ada esok ni nak commercial. Setakat lah ni tak apa lagi lah kan. Yang pertama, letak nama makanan. Contoh, apa nama? Ayam Korea spicy by Aina. Tu nama makanan lah. Okey. Kuantiti makanan kena ada. Kuantiti makanan tu berat bersih lah. Ni. Berapa? Aina. Contoh, 200 gram. Kena letak. Tarikh luput. Kena letak tarikh luput. Guna sebelum 28 April 2020. Contoh. Ramuan. Ramuan kena letak. Kalau ayam goreng spicy tu, ayam, minyak. Lagi apa lagi? Yang kamu tabuk-tabuk atas tu orang panggil apa? Bijan kan? Bijan lagi. Sambal tu lah. Sambal untuk tu. Okey. Cili kan? Okey. Nama dan alamat pengeluar. Wajib ada. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ni sekali kan. Nama dan alamat pengeluar duduk sekali. Contoh. Aina Zulaika. Okey, nama dan alamat pengeluar. Aina Zulaika Food Industry. 430 Jalan Belakang Pejabat Pos Pokok Senar. 06400 Pokok Senar Kedah. Kan? Simbol halal perlu ada tak? Tak perlu. Ni kalau ikut akta ni lah. Halal tu mungkin akta lain pula. Ni akta ni yang kamu kena tahu ada 6 benda ni. Halal tak ada lah akta ni. Dan juga apa lagi yang tak ada. Email ni tak perlulah. Okey. Ni famous naik soalan. Pernah naik soalan. Objektif selalulah dia bagi ABCD tu dia suruh kita pilih yang lengkap. Pilihlah cara yang ada 6 ni. Ataupun pernah naik soalan struktur. Dia bagi kita tolong lukis. Tolong lukis biskut roti kat dia. Tolong lukis biskut roti. Ada apa dia? Cikgu Rampun cakap. Dia suruh kita lukis pembungkus makanan, pembungkus roti. So dia suruh kita buat. Tu essay negeri, trial negeri mana tu cikgu tak ingat. Okey, sekian sahaja. Terima kasih. Beda bab 6. Bab ni saja ada teori. Baca sendiri pun boleh. Tapi saja cikgu action. Nak tunjuk rampau. Okey, bye. Assalamualaikum. Okey, sebelum tu jangan macam biasalah. Tolong jawab buku kemahiran proses skill bab 6. Nanti cikgu beri jawapan bab tu. Okey, Assalamualaikum.